Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada tuan imam, tuan bila, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini dapat kita sama-sama meneruskan kuliah kita dalam pengajian kitab Riyadhus Salihin. Alhamdulillah tuan-tuan, kita ada peruntukkan waktu kita sekurang-kurangnya seminggu sekali untuk kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap hari kita baca Al-Quran Karim, kalamullah. Dan kurang-kurangnya seminggu sekali ada kita membaca sabdaan-sabdaan Nabi, hadis-hadisnya yang telah dikumpulkan oleh para ulama. Mudah-mudahan inilah bekalan yang dikatakan oleh Nabi SAW, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima, Al-Quran was sunnati. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu pegang pada kedua-duanya ini. Apa dia? Al-Quran dan sunnahku. Jadi Al-Quran kita selalu baca, tapi hadis jarang-jarang kita baca. Bahkan kalau tak ada kuliah begini kadang-kadang tak baca-baca. Jadi alhamdulillah ada peruntukan masa kita untuk kita membaca, mendengar, menghayati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai hadis yang ke-18 dalam bab kasratu turuqul khair. Betul ya? Kalau kitab ini muka surat 236, hadis ke-18 ataupun hadis ke-134 kitab Riyadhus Salihin. Jumpa ya? An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah, rawahu al-Bukhari wa rawahu Muslimun fi riwayatin Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perbuatan baik itu merupakan sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Pendek je hadisnya. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik itu sedekah. Buat apa juga baik, kebaikan yang kita buat semuanya sedekah. Baik. Hadis ni boleh hafal. Sekurang-kurangnya ada hadis kita hafal. Jadi nak hafal hadis, nak semangat kalau tuan-tuan nak menghafal hadis banyak mana dah hafal hadis, cari hadis pendek-pendek macam ni. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik itu, kullu itu setiap. Tiap-tiap. Ma'ruf perkara yang baik. Sedekah. Senang sangat. Sedekah sama dah. Tinggal hafal kullu ma'rufin aja. Sedekah. Setiap perkara yang baik kata Nabi sedekah. Hadis ini daripada Jabir radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim dia diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini pendek dan boleh kita faham. Apa juga kita buat yang baik itu sedekah. Baik, hadis terusnya. Anhu, yakni an Jabir radhiyallahu anhu juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa la yazra'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu la yaghrisul muslimu gharsan fayakula minhu insanun wala dabatun wala tayrun illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin lahu la yaghrisu muslim gharsan wa la yazra'u zar'an fayakula minhu insanun
wala dabbatun wala syai'un illa kanat lahu sadaqah. Wa rawayahu jami'an min riwayatin Anas radhiyallahu anhu. Di hadis ke-19 ini dari Jabir radhiyallahu anhu juga katanya Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim pun yang menanam suatu tanaman melainkan apa saja yang dapat dimakan dari hasil tanamannya itu, maka itu adalah sebagai sedekah baginya. Kita tanam pokok, kita dapat makan, sedekah. Kita tanam pokok mangga, kemudian kita dapat makan daripadanya, sedekah. Walaupun kita sendiri yang makan, keluarga kita makan, anak beranak kita makan. Biasa sebut mangga pasal apa? Biasa depan rumah kita, kalau rumah teres macam ni, mangga lah kita tanam. Takkan tanam durian pula. Ada tanam durian. Rumah teres jatuh bukan depan rumah kita, masuk rumah jiran. Tak ada lah. Paling lebih pun rambutan. Ada? Oh, hebat. Durian. Boleh bawa nanti. Dokong pun ada. Masya Allah. Hebat. Ada dah tu durian Zoo ada zoo. Zoo tak ada. Baik. Mana luas lah. Kita rumah tu ada kawasan luas boleh tanam durian. Tapi kalau rumah teres, tanah depan aja sikit, mungkin belakang sikit, tak adalah nak tanam durian. Tanam buah mata kucing, mata kucing, buah-buah pokok-pokok yang kecil begitu. Jadi kalau kita dapat makan, maka sedekah bagi kita. Dan apa saja yang tercuri daripadanya, itu pun sedekah, itu pun sebagai sedekah daripadanya. Kita tak dapat makan, tanam-tanam orang curi, balik tengok bangga je. Ni nanti kalau dah masak, dapatlah kita. Rupa-rupanya sekali lagi dah besar, tak ada dah. Lalu tak ada. Bangun pagi nak pergi sembahyang subuh, tak ada dah buah tu. Geramnya. Tak, itu sedekah. Dan kemudian dia kata, dan tidak pula dikurangi oleh seorang lain, melainkan itu pun sebagai sedekah baginya. Tidak orang lain mengurangkan bendanya. Tidak dikurangi oleh seseorang lain, melainkan itu pun sebagai sedekah. Maknanya apa juga yang kita tanam itu, sama ada kita dapat, kita tak dapat, bendanya jadi kurang, semuanya sedekah. Jadi jangan risau. Kalau kita tanam, ada orang berkira nak tanam nanti bukan aku yang dapat makan. Dia dah tanam pisang. Pisang tu standan kena curi. Pokoknya banyak lagi, standan je kena curi. Habis yang lain semua ditebang. Geram. Kalau tak dapat, biar tak dapat semua sekali, puas hati. Itulah bila kita tak faham bahawa benda itu adalah sedekah bagi kita. Sedekah. Walaupun kita tak dapat makan, tetapi kita dapat pahalanya. Tengok. Mana tak ada kerugian. Dalam istilah ini, tak ada apa pun yang rugi. Yang kita buat tak ada sikit pun rugi. Kalau kita tanam padi, tumbuhnya lalang pun tak rugi. Kullu ma'rufin sedekah, kita buat baik dah. Tanam padi, tapi yang tumbuhnya lalang buat macam mana? Tapi kalau dah memang tanam lalang, tak tumbuh lain lah. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan, maka tidaklah seorang Muslim itu menanam suatu tanaman, kemudian dari hasil tanamannya itu dimakan oleh manusia, ataupun binatang, ataupun burung, kecuali semuanya itu adalah sebagai sedekah baginya sampai hari kiamat. Tengok tuan-tuan, sampai kiamat. Tanam durian, tupai makan. Tanam rambutan, monyet makan. Semua sedekah. Sampailah hari kiamat, dia kata. Tanam jambu, ulat makan. Jambu. Tengok merah aja. Kali nak makan ni banyaknya ulat. Limau dan kotak tu, limau mandarin tu, buka juga, tengok-tengok ulat. Itu kita tak tanam, kita beli je. Ulat dah makan dulu. Alang-alang ulat makan, kita makan sikit dengan ulat. Apa hukum makan ulat? Harus makan ulat tu halal. Ulat tu makan buah, kalau nak makan lah. Kalau tak makan, banyak lagi benda lain boleh makan. Makan benda lain. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim yang lain disebutkan, tidaklah seseorang Muslim itu menanam sesuatu tanaman, tidak pula ia menanam suatu tumbuh-tumbuhan,
kemudian dari hasil tanamannya itu dimakan oleh manusia ataupun oleh binatang ataupun oleh apa saja, melainkan itu adalah sebagai sedekah baginya. Tengok, makna luas. Tak kisahlah manusia makan ke, binatang makan ke, ataupun apa saja disebut. Apa saja yang makan yang kita tanam tu, semuanya sedekah. Tanam gorila makan. Sedekah juga. King Kong makan. Sedekah. Semua sedekah. Jangan risau. Semuanya sedekah. Tanam sayur, ulat makan. Sedekah. Sedekah kat ulat tu. Kan? Jadi apa? Tak ada rugi kita ni. Buat baik. Istilahnya, buat baik. Kita buat apa-apa semuanya baik. Tak ada yang rugi. Tapi kalau kita tak faham ini, yang kita rasa ruginya, tanam tak dapat. Tapi sebenarnya kita tak dapat makan aja. Tapi kita dah dapat pahalanya, pahala sedekah. Jadi Masya Allah tuan-tuan. Sebab itu jangan rasa susah hati. Kalau kita tanam, kita tak dapat makan. Tapi kalau kita tanam, kita dapat makan dan kita dapat bagi orang, pun sangat baik. Kita pun dapat, kemudian bagi orang pula lagi, jiran-jiran diberi, bagi siapa saja lalu nak ambil. Jadi dapat sedekah. Tanam serai, tanam serai depan rumah. Orang nak masak, serai tak ada, ambil. Daun pandan, ambil. Sedekah, senang aja. Daun pandan tu sekali tanam, lenggar begitu. Jadi ambil, sedekah. Nanti orang kata pula, bukan sedekah itu untuk orang miskin. Pasal pula bagi jiran kita pakai kita mes, ambil daun pandan kita. Berkira pula. Tak. Kita bukan bagi dia sedekah. Kita bukan bagi dia sedekah. Sedekah itu memang untuk fakir lil fuqara wal masakin. Tetapi bila kita bagi dia, Allah Ta'ala nilai itu sebagai sedekah, pahalanya tu. Kita tak payah cakap, ambillah ni sedekah je. Orang nak ambil, bukan ke saya ni bukan fakir miskin, dia bagi juga sedekah. Jadi tak. Allah Ta'ala nilai itu sebagai sedekah daripada kita. Kemudian anhu qal, daripada Jabir juga, arada banu Salimah ayyantaqilu aqrabul masjid, ayyantaqilu qurbal masjid, fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid, faqalu na'am ya Rasulullah qad aradna dhalik. Faqala bani Salimah diyarakum tuktab atharukum, diyarakum tuktab atharukum, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin inna bi kulli khutwatin daraja, rawahu al-Bukhari aidan bima'nahu min riwayati Anas radhiyallahu anhu. Baik, hadis yang ke-20 dari Jabir radhiyallahu anhu lagi katanya, Bani Salimah. Bani Salimah ini salah satu kabilah kaum Ansar yang terkenal. Kaum Bani Salimah antara kabilah yang terkenal dalam kalangan Ansar. Dia kata bermaksud nak berpindah tempat dekat dengan masjid. Mereka nak pindah rumah. Rumah mereka jauh daripada masjid. Jauh. Antara rumah dengan masjid itu jauh. Jadi cadang-cadangnya nak pindah. Pindah rumah itu biar tempat dekat dengan masjid. Macam kita lah, kita cari rumah kalau boleh dekat dengan masjid, kan? Supaya senang datang. Jalan kaki je. Dah sampai. Tak perlu nak cepat-cepat sangat pergi masjid. Imam nak beri salam pun sempat lagi. Nak beri salam dia imam tak akhir, sempat lagi sampai. Macam itu angan-angannya. Lalah tak sampai-sampai juga walaupun rumah dah sebelah masjid. Tapi ni sahabat ni sungguh-sungguh. Memang dia nak pindah ni, nak pindah rumah dekat dengan masjid. Kerana apa? Biar mudah pergi, cepat sampai. Maka apa kata Nabi? Berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian baginda SAW bersabda kepada Bani Salimah itu, sesungguhnya saja telah sampai berita kepadaku bahawa engkau semua ingin berpindah ke tempat dekat masjid. Mereka menjawab, benar ya Rasulullah, kita berkehendakkan sedemikian itu. Baginda SAW bersabda lagi, wahai Bani Salimah, tetaplah di rumah-rumahmu itu saja, akan dicatatlah langkah-langkahmu itu pahala melangkahkan kaki dari rumah ke masjid.
itu pasti dicatat sebanyak yang dijalankan. Jadi tidak perlu berpindah ke dekat masjid, tetaplah di rumah-rumahmu itu saja, akan dicatatlah langkah-langkahmu itu. Dalam riwayat lain disebutkan sesungguhnya dengan setiap langkah itu ada darjat sendiri. Imam Bukhari meriwayatkan pula dengan pengertian semakna dengan di atas daripada Anas radhiyallahu anhu. Jadi bila diorang nak pindah, Nabi SAW datang jumpa, Nabi kata tak payah, jangan pindah. Tak payahlah pindah, duduk aja kat rumah-rumahmu, akan dicatatkan langkah-langkahmu. Jadi tak payah pindah. Tiap-tiap kita langkah tu lagi jauh lagi baik. Lagi jauh lagi baik, tak payah pindah. Tengok, dia nak cari rumah dekat ke masjid. Hari ni kita yang hatinya hidup nak cari rumah juga dekat dengan masjid, baguslah. Supaya apa? Supaya tidak menjadi alasan untuk kita tidak pergi masjid. Tapi ada juga orang, ini bukan orang yang bukan Islam. Bukan orang bukan Islam, orang Islam sendiri. Yang mereka cari rumah biar jauh daripada masjid supaya tak terganggu dengan bunyi azan, tak terganggu dengan bunyi mengaji, bunyi tarhim dan sebagainya. Bunyi ngaji tarhim saya pun tak berapa setuju. Tak berapa setuju tuan-tuan kita baca tarhim, ngaji. Ni bukan kita nanti bila sebut gini, oh Wahabi lah ni. Tuan-tuan, jangan sampai mengganggu. Kita disyariatkan azan. Azan itu untuk memanggil orang datang solat. Manakala suara-suara yang lain daripada itu cukuplah kita dengar dalam masjid. Supaya tak mengganggu jiran tetangga kita yang bukan Islam. Itu. Tapi kalaulah itu suasana di kampung kita orang Melayu semua. Orang Islam semua. Mereka seronok dengan suasana persetiaraan kita. Tak ada masalah. Memang mereka suka. Kalau tak pasang masing-masing semua rasa kenapa tak ada? Tunggu-tunggu tak ada orang ngaji sebelum maghrib. Itu kita boleh pasang. Tapi dalam suasana hari ini jiran contohnya subuh anak yang masih kecil, baru nak tidur, maknya baru nak tidur sepanjang malam tak tidur-tidur. Time dekat subuh tu anaknya baru nak tidur, lah imam bila tarhim pula semangat pula tu. Contohnya dah jadi tu. Saya tak tahu, saya tak cerita kat sini ada tidak ya. Saya tak pernah dengar sini pasang ke ngaji ke tidak. Apa dia? Pukul 5 tarhim. Okey ya. Jadi itu bukan syariat. Tidak ada dalam syariat begitu. Tapi kalau sini dah tak tarhim, jangan pula potong elon Bilal. Pasal tak tarhim. Boleh tarhim, suaranya dengar dalam ruang masjid. Okey dah. Sebab itu dahulu azan 2 kali bukan tarhim. Sebab azan sekejap aja. 1 jam sebelum azan dengan tujuan membangunkan orang untuk qiyamul lail. Kemudian bersedia untuk ke masjid. Kemudian lagi sekali azan untuk solat subuh. Begitu. Okey. Ada orang kita begitu, cari rumah jauh daripada masjid supaya tujuannya tidak terganggu. Itu masalah juga. Ada satu tempat dia beli rumah, tengok-tengok clear, tak ada masjid. Tiba-tiba penduduk minta tanah itu digezetkan, diwakafkan untuk buat masjid atau buat surau. Marah. Yang marah bukan yang nama Ramasami. Yang marah bukan nama Ya Aloy. Yang marah yang namanya Muhammad. Yang namanya Abdul Karim. Yang nama tu. Tak senonoh. Jadi tu begitu juga. Jadi malukan. Sampailah tahun-tahun tak buat-buat surau apa. Sebab apa? Dapat bantahan daripada orang Islam sendiri. Tengok, jauhnya kita. Jadi perkara-perkara ni yang kontra lah. Perkara tu ya. Jadi kita lihat Bani Salimah ni nak pindah, maka Nabi kata jangan, setiap langkahmu akan dapat pahala. Tak apa jauh. Sebab itu kita disunatkan pergi solat, biasa kita dengar nak pergi solat solat raya, datang jalan lain, balik jalan lain. Solat Jumaat gitu juga. Lagi jauh lagi bagus. Tapi tak payahlah rumah ada sebelah ni pun pusing habis, rumah jiran semua nak datang masjid. Pusing, ramai jauh lagi. Awal bang pergi, yelah nak round satu taman. Taklah begitu ya. Jadi kemudian dikatakan setiap langkah kita akan dicatatkan, setiap langkah dicatat sebanyak mana yang dijalankan. Tak perlu pindah. Tapi kalau kita jenis lemah iman, kita rasa kalau jauh daripada masjid, dekat dengan masjid kita payah, kalau jauh lagi payah, dekat, biar rumah dekat. Cari rumah biar dekat. Agak-agak memang tak menjadi alasan untuk kita tak datang masjid. Orang perempuan kalau suami tak datang, doakan banyak-banyak. Kita doa, ya Ustaz puas dah saya doa. Tak pergi juga, doa dekat tepi telinga dia.
Doa kat tepi telinga, itu saya selalu pesan. Biar dia dengar, ya Allah, aku nak bersama suamiku kat syurga, ya Allah. Gitu. Nak bersama dia tapi dia malas pergi masjid, ya Allah. Agaknya dia masuk syurga ke tidak, ya Allah. Lama-lama kalau selalu dia dengar tu, insaf, insya-Allah insaf. Ya Allah, aku ingin nak masuk syurga dengan suamiku, ya Allah. Biarlah aku jadi bidadari dia kat syurga, ya Allah. Tapi dia malas bangun subuh pun malas, ya Allah. Agak-agak gelap masa depannya, ya Allah. Lama-lama insaf dia, meleleh sambil baring tidur, tak jadi tidur dah. Baik, kita terus lagi. Hadis ke-21. An Abi Munzir Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu wa kana la tukhti'uhu salah faqila lahu aw faqultu lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi zulma'i wa fi ramda faqala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'a Allahu laka dzalika kullah rawahu Muslim fi riwayatin inna laka mahtasabta ar-ramda al-ardu allazi asaba al-har asy-syadid. Hadis ke-20 ini dari Abdul Munzir, iaitu Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Ada seseorang yang saya tidak mengetahui ada orang lain yang rumahnya lebih jauh lagi daripada orang itu untuk pergi ke masjid. Orang tadi tidak pernah terluput oleh solat jamaah. Dia beritahu. Dia kata dia tak tahu orang tu, tapi rumahnya sangat jauh. Sangat jauh untuk ke masjid tapi tak pernah luput solat jamaah. Jauh sangat rumah dia. Bukan rumah depan masjid atau rumah kali azan dengar. Ni kira rumahnya jauh tapi tak pernah luput solat jamaah. Masya-Allah ya. Kemudian kepadanya itu ditanyakan atau saya sendiri bertanya kepadanya. Alangkah baiknya jikalau engkau membeli seekor keldai yang dapat engkau naiki apabila malam gelap gelita ataupun di waktu siang yang panasnya amat terik. Maka dicadangkan orang tu oleh kerana nampak dia ni rajin sangat pergi masjid. Memang tak pernah luput solat kat masjid. Tapi jauh kesian agaknya, lalu dicadangkan belilah keldai. Kita ini janganlah beli keldai pula, ikut sunnah pula nak beli keldai. Belilah kereta, belilah motor, paling kurang naiklah basikal. Kalau jauh sangat basikal, belilah motor, kita cadang macam tu. Ataupun kemudian tengok orang ni tempat kita asyik hujan aja. Jadi bila hujan tu naik motor basah-basah pun datang solat jemaah. Kata belilah kereta, macam tu. Belilah kereta. Dia kata, maka orang itu menjawab, saya tidak senang sekiranya rumahku itu ada di dekat masjid. Sesungguhnya saya ingin sekali kalau perjalananku ke masjid itu dicatat sebagai pahala. Demikian juga pulangku jikalau saya pulang ke tempat keluargaku. Dia jawab gitu kenapa? Jadi dia terus beritahu dia tak suka rumah, dia tak cerita dia tak nak beli kedai itu, dia tak cerita begitu. Dia tak suka rumah dia dekat dengan masjid. Dia nak perjalanannya itu jauh. Perjalanan jauh, setiap langkah itu dicatat sebagai pahala. Begitu juga dengan pulang dia. Tengok. Dia sanggup. Jadi ceritanya tak nak beli kedai. Maknanya kalau dia jalan kaki itu lagi besar pahalanya. Rasulullah SAW lalu bersabda, Allah telah mengumpulkan untukmu semua yang kau kehendaki itu, yakni keinginanmu untuk memperoleh pahala banyak itu dikabulkan oleh Allah. Maknanya dia orang yang merebut pahala, sungguh-sungguh merebut pahala. Jadi dia tak nak, walaupun cadangkan naik kedai pun tak nak. Macam kita nak senang datang masjid, oleh kerana iman kita tak seperti dia. Jadi kalau tak ada basikal, tak ada motor, tak ada kereta, tak sampai-sampailah. Belilah. Bila dah beli jangan asyik sampai angsana je. Masjid tak sampai pula. Oleh kerana laju langkahnya. Minyak pun dah murah, jauh sikit jalannya. Tengok. Ini ciri sahabat yang carikan akhirat itu lebih. Walaupun setakat naik kenderaan dia belilah kedai. Maka dia tak nak. Dalam riwayat lain disebutkan sesungguhnya bagimu
adalah pahala apa yang telah engkau amalkan, yakni perhitungkan menurut banyak sedikitnya langkah yang dijalani dari rumah ke masjid itu. Ar-Ramdha ialah bumi yang panas matahari amat terik. Jadi, atau faham ya? Jadi kita nak pergi masjid hari ni, datang berapa langkah datang. Allah Ta'ala catat setiap langkah itu. Dinaikkan darjat, dihapuskan dosa. Naikkan darjat, hapuskan dosa. Maka sahabat ni tak nak hilang pahalanya. Kalau rumah dekat, maka hilanglah pahala itu. Kalau naik kenderaan dia takut, kurang pahalanya. Jadi memanglah, memang Allah Ta'ala itu mencatat pahala. Setiap langkah itu. Kalau kita naik kereta, Allah Ta'ala catat juga pahala. Kita duduk dalam kereta, Allah Ta'ala catat pahala. Tapi penggunaan sahabat ini akan terasa kurang kalau dia berkenderaan berbanding dengan dia sendiri berjalan kaki. Tapi kita kena tengok keadaannya. Kalau dengan jalan kaki menyebabkan kita tak sampai-sampai, orang habis dah balik, naiklah kenderaan. Ataupun sekali ajalah datang kuliah Pak Isyak ni. Tak datang lagi dah, tiap-tiap kali balik kuliah, sakit lutut semua. Naiklah kenderaan. Baik, hadis seterusnya. Hari ni kita habiskan bab ni. Banyak pula. Niatnya nak habiskan. Banyak pula. Tak apa, kita kuatkan semangat. Malam raya ni kan. Takkan nak balik main mercun pula. Saya tadi, Majid tanya saya, ada kuliah tak? Saya tanya ada orang ke? Ada orang takut-takut semua pergi main mercun. Dia kata ada. Cuma tak tahulah kami tidak. Alhamdulillah. Maknanya terselah lah tuan-tuan tak main mercun. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW arba'una khaslah a'laha manihatul anzi ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allah bihal jannah. Rawahu Muslim. Al-maniha yu'tiyahu iyaha liya'kula labanaha thumma yaruddaha ilaihi. Dari Abu Muhammad iaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah SAW bersabda, ada 40 perkara. Dia kata ada 40 perkara. Setinggi-tingginya dalam darjatnya ialah memberikan manihah, iaitu kambing. Iaitu kambing. Tiada seorang pun yang mengerjakan salah satu daripada perkara 40 itu dengan mengharapkan pahalanya dan percayai apa yang dijadikan oleh Tuhan, melainkan Allah akan masukkannya ke dalam syurga. Apa dia manihah? Dia kata manihah ialah memberikan kambing betina kepada orang lain agar diperah susunya. Binatang yang diberikan tadi lalu dimakan, yakni diminum, kemudian dikembalikan lagi kepada yang memilikinya, iaitu tuannya. Apabila sudah habis susu yang ada di dalam teteknya disebut. Manihah itu dapat berupa kambing dan disebut manihatul anzi atau manihatul syati, dan dapat pula berupa unta lalu disebut manihatul naqati. Baik tuan-tuan, hadis ni bunyinya panjang. Tapi begini, ada 40 perkara. Mana kebaikan tu ada 40 perkara disebut. Setinggi-tingginya dalam darjatnya ialah berikan manihah, iaitu kambing. Kemudian untuk tujuan apa kambing itu? Berikan orang untuk diminum. Agak dia nak perlukan susu, dia perah kambing itu. Perah. Sampailah kambing itu dah tak ada susu, pulangkan balik kepada tuannya. Banyak cara nak buat baik. Ini manihah anzi. Manihatul anzi iaitu kambing. Boleh juga unta. Unta boleh lagi banyak. 2-3 kali perah penuh satu besen. Tu kalau kita pergi umrah ke pergi haji, pergi ladang unta tu kan. Nanti sampai datanglah orang apa Afghanistan ke orang apa tu, Habsyah ke apa, dia akan perah terus. Anak dia nak minum pun tak dapat, anak unta tak dapat. Bapak-bapak unta turun bas yang dia nak bagi minum. Perah, zuk, kita pun minum. Lepas tu sakit perut semua. Sakit perut. Asal apa dikatakan susu unta tu panas, susu sakit perut. Bagi saya bukan sebab panas, sebab dia tangan pun tak basuh. Tetek unta tu pun tak basuh. Sakit perut. Itu agaknya lah. Sangka buruknya macam tu. Sangka baiknya susu unta tu panas. Padahal tangan dia tu lagi gini, sesak sana, sesak sini.
duduk kat padang pasir gitu. Ya. Nak relatekan hari ni bagaimana kebaikan itu. Takkan kita nak bawa kambing bagi orang. Orang pun tak suka. Habis usuk rumah saya, tak nak kambing. Tak nak, siapa nak? Tak nak, lembu pun dia tak nak. Dia suka minum, tak apa, saya boleh beli kat kedai. Boleh beli kat Ekonsif, murah, tak apa, tak ada masalah. Siapa nak, tak nak. Tuan-tuan, kita nak buat kebaikan hari ni, kita cuba sesuaikan dengan keadaan hari ni. Janganlah bagi kambing. Kita beli satu mesin air, letak kat masjid contohnya. Bila dah rosak, pulangkan balik kat kita. Jangan bila dah rosak, ganti kau, aku beli mahal. Tak. Letak mesin air dekat tempat awam, orang pun dapat minum, kan? Maka itulah. Ada orang miskin, contohnya, rumah air pun tak ada. Pasal apa tak mampu untuk bayar duit air, rumah ada setinggan, maka kita pun salurkan air kat tempat dia, tak apa. Masuk ini saya bayar tiap-tiap bulan. Masjid, kita pun tak apa. Bil air masjid saya bayar tiap-tiap bulan. Ini kebaikan macam tu lah. Bil api saya bayar tiap-tiap bulan. Tak bayar penuh, bayar separuh. Orang lain bayar separuh, kongsi-kongsi. Jadi begitu. Itu kebaikan. Jadi lihat hari ni. Itulah sebaik-baik, sebesar-besar. Ada maya apa? Kita sponsor. Jadi macam sahabat ni dia ada kambing. Kambing tu beri dekat orang. Nah, ambil kambing ini, kalau lapar, perah susunya. Kalau lapar, perah susunya. Arab macam tu buat bekalan. Kalau mereka bermusafir, dia tak bawa mangkuk tingkat macam kita. Mangkuk tingkat, bawa macam-macam. Sekarang pun dah kurang bawa mangkuk tingkat, Bangla je bawa mangkuk tingkat. Kita tak bawa dah hari ni kan. Kalau bawa tu macam Bangla dia kata. Kan main lagi. Mangkuk tingkat tu dah bagus kan. Tak bawa. Dia sanggup pergi singgah RR makan. Tak nak makan-makan macam tu. Jadi tu kita beri. Arab dulu, bekalan dia apa? Kalau kita tengok kisah Nabi SAW, Halimatus Sa'diyah, ketika dia daripada perkampungan Bani Sa'ad nak pergi ke Mekah, dia tak ada bawa bekal. Dia bawa apa? Dia menaiki unta dan sampai bila dia haus, dia akan perah unta. Perah susu unta tu. Tapi bila sampai ke Mekah, dalam sirahnya, sampai Mekah, untanya pun tak ada susu. Perah-perah tak ada susu. Sampai anak yang dia bawa, dia ada anak dan seorang dan suami, mereka bertiga. Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi. Jadi bila sampai Mekah malam itu mereka kelaparan, nak tunggu siang hari, maka anaknya menangis, Halimah pun tak berapa ada susu. Kemudian untanya berkering, susu pun tak ada. Unta itulah bekalan dia, nak perah susu, tak ada dah. Jadi anaknya pun menangis malam itu. Esok paginya, bila dapat baru Nabi SAW, bila dukung Nabi bawa dalam perjalanan balik, Halimah pun susunya banyak dan untanya pun susunya banyak. Itu keberkatan Nabi SAW. Baik. Habis hadis tu. Ada nak tanya setakat ni? Silakan. Kalau bagi apa? Nak bagi duit? Dia manihah ini, memang manihah ini nama untuk kambing, berikan kambing. Kalau kita beri kat orang tu duit, itu tak nama manihah, itu namanya modal. Kalau untuk niaga namanya modal berniaga. Tak gitu. Tapi itu kebaikan, sedekah lah tu. Kebaikannya terbagi dia. Ini buat berniaga. Asalnya itu, asalnya manihah ni. Manihah ini apa? Pemberian. Pemberian kita bagi. Ataupun beasiswa, minhah, bagi beasiswa, pertolongan. Bagi pertolongan begitu. Dalam rupa itu. Yang bolehkan dia dengan itu dapat makan, dapat minum. Jadi kalau tu pun baik juga. Tak ada masalah. Bagi dia modal untuk berniaga. Bagi duit. Wallahualam ya. Baik, soalan tu baik. Sedekah juga. Kalau kita, bila kita menanam, kita dapat makan, sedekah bagi kita. Orang lain ambil, sedekah bagi dia. Pahala kita lah, pahala semua. Burung makan, sedekah juga. Ataupun kita tanam tapi tak dapat makan, musnah, pun sedekah juga. Kita redha dengannya. Tapi dalam satu masa, ia adalah ujian bagi kita.
Benda-benda tadilah ujian bagi kita. Ujian sama ada kita akan menyalahkan takdir dan sebagainya. Tapi dia tidaklah terus kita kata ini kerana dosa kita, kerana apa. Kemungkinan begitu kerana dosa kita. Tetapi janganlah pula kalau kita merasakan diri ini mungkin kerana dosa kita lalu kita bertaubat, kita insaf, itu betul. Tapi kalau orang lain pula kata ini sebab engkau ni banyak sangat dosa, habis tanam pun tak tumbuh, habis. Itu tak betul. Ini sebab banyak sangat dosa engkau lalu banjir kat sini, tak betul. Macam tu. Kita bukan zaman Nabi. Zaman Nabi contoh, zaman Nabi Nuh, kerana umatnya buat dosa, tak nak beriman lalu banjir. Itu terang, ada nasnya. Kita pun tak tahu sebab apa. Ujian Allah SWT kemungkinan sebab dosa. Kemungkinan Allah Ta'ala nak uji orang yang beriman pun dia juga. Afasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka mereka kata mereka beriman tapi mereka tak diuji? Itu ujianlah Allah Ta'ala. Kampung orang beriman, tiba-tiba datang ujian. Adakah sebab dosa? Orang tu sangat baik tapi Allah Ta'ala nak uji mereka. Berkemungkinan juga, wallahu alam. Ya. Ada soalan? Tak ada, kita sambung lagi. Ketupat semua dah siap masak kan? Ada. Tinggal main mercun aja tengah malam kan? Okey. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar wala bisyiqqi tamrah wa fi riwayatin lahuma anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yura illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi fattaqun nara walau bisyikki tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Nabi SAW bersabda, takutlah pada siksa neraka itu sekalipun dengan berikan sedekah potongan kurma. Muttafaqun alaih. Hadis ini, ittaqun nar wala bisyikki tamrah. Takutlah neraka. Takutlah neraka walaupun dengan sedekah potongan kurma. Maknanya kalau kita takutkan neraka, kita buat amal baik. Buat amal yang baik. Buat sedekah. Maknanya buat apa-apa je yang baik. Kerana apa? Kerana takutkan neraka. Lalu kita cari apa yang boleh kita buat. Kita bersedekah. Walaupun sedekahnya sedikit. Dia kata sepotong kurma je. Bisyikki tamrah. Koyak kurma tu bagi orang. Sedekah. Pun perkara itu amalan yang nampak sedikit tapi boleh menyelamatkan kita daripada siksa neraka. Bayangkan. Amalan yang kata sikit tapi itulah amalan yang hebat. Hebat amalannya. Kita nak bagi tengok, alah apalah sangat kita RM1 aja, tapi kemungkinan kerana RM1 itu yang boleh menyelamatkan kita daripada siksa neraka. Kita mampu baca, tak mampu baca banyak Quran. Apalah sangat nak baca Quran ni, sikit aja boleh baca. Satu hari boleh baca satu ayat. Banding orang lain satu hari satu juzuk. Ada orang lain yang berapa seminggu sekali khatam Quran. Aku ni baca merangkak satu hari satu ayat. Apalah sangat. Kemungkinan satu ayat itulah yang menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Jangan ditinggalkan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan lagi dari Adi bin Hatim katanya, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun dari engkau semua melainkan akan diajak berbicara oleh Tuhannya, dan antara dia dengan Tuhannya tidak ada seorang terjuman pun, iaitu penyambung kata. Orang itu melihat ke sebelah kanannya, maka dia tidak ada yang dilihat olehnya kecuali amalan yang telah dilakukannya sebelum itu dari amalan yang baik, dan juga dia melihat ke sebelah kirinya, maka tidak ada pula yang dilihat olehnya kecuali amalan yang dilakukan sebelum itu dari amalan yang jelek, amalan yang teruk. Dia melihat pula antara kedua tangannya, maka tidak ada yang dilihatnya kecuali neraka yang ada di hadapannya. Maka takutlah engkau semua pada siksa neraka, sekalipun dengan bersedekah potongan kurma. Kemudian barang siapa yang tidak menemukan sesuatu untuk disedekahkan,
maka bersedekahlah dengan ucapan yang baik saja. Jadi hadis ini agak panjang tetapi simpulannya hujung sekali. Yang hujung sekali. Dia kata apa, tidak ada seorang pun melainkan akan diajak berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia tengok ke kanan, dilihatnya amalan yang telah dilakukan amalan baik. Tengok ke kiri, lihat amalan-amalan yang jahat yang dilakukan. Dan kemudian lihat antara kedua tangan, dia nampak tidak ada yang dapat lihatnya kecuali neraka yang ada di hadapannya. Maknanya menakutkanlah keadaan itu. Maka disebutkan, takutlah engkau semua pada siksa neraka. Tak payah takut lain. Kita banyak perkara yang kita takut. Takut jatuh miskin, takut sakit, takut ini, takut itu. Tapi yang patut kita takut adalah siksa neraka. Maka disebutkan, kemudian barang siapa yang tidak menemukan maka takutlah engkau semua pada siksa neraka sekalipun dengan bersedekah potongan kurma. Takutlah. Sedekah walaupun sedikit, sedekah. Kemudian barang siapa tidak menemukan sesuatu untuk sedekahkan, maka bersedekahlah dengan ucapan yang baik aja. Cakap yang baik-baik pun sedekah. Jumpa orang beri salam, sedekah. Tanya apa khabar, pun sedekah. Jumpa orang, Assalamualaikum, apa khabar, sedekahlah tu. Bukan sangat, takkanlah tanya apa khabar pun payah. Sedekah. Dah tak ada benda cari-cari. Ucapan yang baik. Mana ucapan yang baik kalau orang dengar tu dia suka. Ucapan baiklah. Tapi kalau dengar dia tak suka, tak baiklah. Ampunlah habar apa semua. Orang pun tak suka. Maki-maki orang tak suka. Tapi kalau kita tanya apa khabar, kejap lagi tanya apa khabar. Banyak kali. Orang Arab kita buang dengan dia, sekejap lagi kaifalak. Macam dia. Buat kejap, nanti kejap lagi tanya lagi apa khabar. Apa khabar? Macam tu sekali dia menjamalah. Awak kat mana? Tanya. Jadi itu sedekahlah. Dah tak ada idea nak tanya awak kat mana, apa khabar. Jadi itu pun sedekah, ucapan yang baik, ya. Hayyakallah. Barakallahu fiik. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna Allah la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha, rawahu Muslim. Wal aklatu bi fathil hamzah wa hiya al-ghadwa wal ashwa awil ashwa. Hadis ke-24 dari Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu nescaya meredai pada seseorang hamba jikalau ia makan suatu makanan pagi ataupun petang, kemudian mengucapkan puji-pujian kepada Allah atas makanan makannya itu, ataupun meminum suatu minuman kemudian mengucapkan puji-pujian kepada Allah atas minuman yang diminumnya itu. Riwayat Muslim. Al-aklah dengan difathahkan hamzahnya artinya makan siang ataupun malam. Apa hadisnya? Allah Ta'ala redha disebut. Sungguhnya Allah Ta'ala redha pada seorang hamba kalau dia makan, tak kira lah makan pagi ke makan petang, dia ucapkan puji-pujian pada Allah. Alhamdulillah. Makan diucapkan Alhamdulillah. Sampai pagi ke makan tengah hari ke makan malam, ucapkan Alhamdulillah atas makanan yang dimakan ataupun minuman yang diminum. Allah Ta'ala akan redha pada kita. Sebab tu lepas makan yang lupa Alhamdulillah. Dapat makan pun Alhamdulillah terus. Dapat makan Alhamdulillah, dapat makan. Lepas makan Alhamdulillah. Ini bila makan ingat nak baca doa, makan. Habis makan dah tak ingat dah. Je. Makan dah ingat, habis makan. Kenyangnya. Kenyang. Macam-macam gosok perut. Habis-habis gosok perut kenyang. Ada yang siap ambil senduk pula lagi. Keruk balik. Keruk balik perut tu. Macam-macam. Terlebih kenyang keruk balik. Ada? Pernah buat je? Tak pernah buat. Sini mana pernah buat, semua makan sikit aja. Jadi begitu kan. Terlebih kenyang, itu orang dulu-dulu yang dia keruk balik senduk perut. Jadi ucapkan Alhamdulillah, Allah Ta'ala redha hamba yang makan pagi, makan petang, makan siang, makan malam, ucap Alhamdulillah, Allah Ta'ala redha. Maknanya kalau Allah Ta'ala redha,
insya-Allah redha Allah itu yang buatkan kita masuk syurga. Kita masuk syurga dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Tandanya kita bersyukur kepada nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Banyak nikmat Allah Taala kurnia kepada kita. Hadis yang terakhir. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslim sadaqah. Qala araita illam yajid qala ya'malu bi yadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Qala araita illam yastati' qala yu'inu dzal hajati al malhuf. Qala araita illam yastati' qala ya'muru bil ma'ruf awil khair. Qala araita illam yaf'al qala yumsik anis syarri fa innaha sadaqah. Muttafaqun alaihi. Hadis yang terakhir ini dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, setiap orang Islam itu harus bersedekah. Ini ke atas setiap orang Muslim itu sedekah. Maknanya dia ada tanggungjawab bersedekah ke atasnya setiap orang Islam itu. Abu Musa bertanya, tahukah Tuhan bagaimanakah jikalau ia tidak menemukan sesuatu untuk disedekahkan? Cari-cari tak ada benda nak sedekah. Duit tak ada, apa tak ada. Nak beri kurma tak ada, apa nak bagi, dia sendiri tak cukup makan. Jadi tak ada benda nak sedekahkan, tanya Nabi. Maka Nabi SAW menjawab, kalau tidak ada, hendaklah ia bekerja dengan kedua tangannya, kemudian ia dapat memberikan kemanfaatan kepada dirinya sendiri, kemudian bersedekah. Nabi jawab gitu. Mana sahabat ni miskin, kalau tak ada benda nak sedekah macam mana? Nabi kata bekerjalah. Bila dah bekerja, maka dia akan berikan manfaat untuk diri sendiri dan boleh disedekahkan. Kan dalam hadis dulu kita pernah sebut, bila turun ayat tentang sedekah, para sahabat keluar bekerja. Bawa barang di atas belakang mereka kerana apa? Kerana nak bersedekah. Hebat. Mereka bekerja kerana nak bersedekah. Kita bekerja tak sebut dulu bersedekah. Sedekah tu kalau ada lebih. Gitu. Dia bekerja untuk bersedekah. Nabi SAW sebut, dengan bertanya, maka Nabi SAW kata, bekerjalah kalau gitu. Jadi dengan bekerja, dapat manfaat untuk diri sendiri dan kemudian sedekah. Maknanya hebat. Sebab tu, kalau kita bekerja dengan niat untuk bersedekah, insya-Allah berkat rezeki itu. Dan kita ajar anak kita juga, bila nak dah besar nanti nak jadi apa, bukan kerana nak duit yang banyak, pekerjaan ini duit banyak, pekerjaan dapat banyak. Tapi kita nak apa? Mereka jadi orang bersyukur supaya dengannya dapat tolong orang lain, dapat bersedekah. Dapat bantu orang yang susah. Insya-Allah bila niat begitu, saya nak bekerja, nak bantu orang susah, anak ini insya-Allah akan berkat rezekinya. Allah Taala kurniakan keberkatan pada diri. Kemudian dia tanya lagi, tahukah Tuhan bagaimana jikalau ia tidak kuasa buat demikian? Maknanya tak boleh kerja. Kalau tak boleh juga nak bekerja, maka Nabi SAW jawab, hendaklah ia memberikan pertolongan kepada orang yang menghajatkan bantuan. Kalau kerja tak boleh, kalau ada orang minta tolong, tolong. Minta tolong angkat barang, minta tolong bersihkan masjid ke apa, tolong. Ia bertanya lagi, tahukah Tuhan bagaimana jikalau ia tidak dapat berbuat demikian? Oh, semuanya tak boleh. Banyak pula kalau kita anak kita belasah hanger. Nak kena rotan dekatnya budak ni, semuanya tak boleh. Maknanya Nabi layan sungguh baik sungguh Nabi. Layan aja. Beliau menjawab, baginda menjawab, hendaklah ia memerintah dengan kebaikan atau kebagusan. Itu pun tak boleh, maka tolong orang pun tak boleh kata. Maka buatlah amal makruf nahi mungkar. Suruh orang buat baik, larang orang daripada buat kemungkaran. Suruh orang buat baik dulu dia kata. Ya'muru bil ma'ruf awil khair. Suruh orang buat baik dulu. Beliau menjawab, tahukah Tuhan bagaimana jikalau ia tidak kuasa buat demikian? Suruh orang buat baik pun tak boleh. Ajar orang suruh solat, suruh puasa, suruh tu pun tak boleh juga. Maka Nabi SAW kata, hendaklah ia menahan diri dari buat kejahatan, maka yang semikian itu pun sebagai sedekah yang diberikan olehnya. Kalau itu pun tak boleh, tahanlah diri daripada buat kejahatan. Jangan buat jahat, maka itu pun sedekah. Ni habis. Nabi layan satu-satu dari awal sampai akhir. Tahan diri pada buat jahat pun sedekah. Takkan nak kata kalau itu pun tak boleh. Tak boleh tahan diri pada buat jahat.
Nanti Nabi bagi ubatnya. Kalau kita tak boleh tahan diri pada buat jahat, senang aja kita ubat dia, masukkan dalam penjara. Contohnya, ikat tangan dia, ikat kaki dia, dia tak boleh buat jahat. Asyik mencuri je. Mencuri je, senang aja. Masukkan dia dalam jail. Kau nak curi apa? Duduk situ sorang-sorang. Dah tak berhenti. Jadi kalau macam ni dah tak tanya lagi. Takut kena balik. Baik itu. Maknanya baik sungguh Nabi SAW melayannya. Dia melayan umatnya ini, melayan para sahabat macam seorang bapa melayan anak. Burung apa ayah? Burung murai. Burung apa? Burung murai. Burung apa? Burung murai. Itu baiknya Nabi SAW ya. Macam seorang ayah melayan anak-anaknya. Kita baca gini, layan sungguh dia. Jadi wallahu a'lam bisawab ya. Itu keadaan. Banyaknya amalan-amalan yang baik yang boleh masukkan kita ke dalam syurga. Hatta dengan jangan buat jahat pun baik dah tu. Ada soalan? Baik ya. Dah habis soalan? Dah habis. Begini. Adab makan begini. Kata Nabi kepada seorang sahabat. Saya tak ingat sahabat ni siapa. Dia budak kan. Ketika nak makan sama Nabi. Nabi kata apa? Ya gulam samillah. Kul biyamini wa kul mimma yalik. Wahai budak. Baca bismillah. Kul biyamini. Makan dengan tangan kanan kamu. Dan makan apa yang hampir dengan kamu. Nabi tak ajar doa makan. Nabi tak ajar doa makan. Ustaz ni doa makan pula tak ada. Kita baca doa makan, bismillah tak baca. Pasal apa imam baca tadi, apa pula kita terus je. Imam baca bismillah, lepas tu dia makan. Allahumma barik lana. Baik. Allahumma barik lana azkar. Dia doa apa? Kalau kita tengok asal dia doa ketika kita melihat makanan tu. Panggil azkar. Azkar ni apa? Zikir-zikir harian. Baik itu kadang-kadang orang kata, okey, orang suruh sebut Allah barik lana fi ma razaqtana qina azabannar. Bukankah ada hadis orang tanya saya yang mengatakan kalau doa itu tidak disertakan dengan selawat, tahmid, maka Allah Taala tak terima. Betul kan? Sebab itu kita doa kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Selawat, kemudian doa. Betul macam tu. Betul macam tu adab berdoa. Ataupun kalau tak mula dengan itu, akhir sekali kita selawat. Ada orang selawat, lalu doa. Selawat punya panjang. Selawat Fatih, selawat ini. Lalu doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ya. Baik. Dalam yang diajarkan Allah barik lana itu azkar. Azkar itu tidak perlu kepada selawat dan sebagainya. Azkar ni maknanya zikir-zikir harian. Bila saya kata gitu, orang akan kata macam ni. Bukankah itu doa? Nabi kata kalau doa tak disertakan dengan niat, tak disertakan dengan selawat, maka dia tidak akan diterima. Tu kan pernah dengar kan? Ada itu. Baik itu diajarkan kita. Tak. Bila kita kata dia azkar, maka kita tidak perlu kepada selawat apa. Orang tak bersetuju. Maka saya kata dengan dia, masuk tandas, apa doanya? Masuk tandas. Tak apalah. Tak apa, pakai masuk aja. Itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika nak masuk tandas, ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Mula terberak orang tu kat depan pintu jamban. Tak tahan. Allah, lalas sekali. Allahumma inni terabur. Nak keluar pula dalam tandas ni. Saya tanya lagi. Masuk masjid, kita doakan Allahumma ftah li abwaab rahmati. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Amin. Tak. Masuk masjid tu langkah kita angkat kaki kanan, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Nak saya cakap apa? Lah. Saya tak boleh sebutlah, ada budak-budak.
Nah, angkat tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan. Ada macam tu? Tak. Sebab itu namanya azkar, zikir-zikir harian yang kita lakukan. Jadi makan, sebelum makan, lepas makan, masuk tandas, keluar tandas, masuk masjid, keluar masjid, itu zikir. Tak perlu pada awak tanyanya pendek, jawabnya panjang. Jadi begitu. Jangan lupa, lepas tu orang nak makan itu baca doa, tapi lepas doa itu baca bismillah, masing-masing bacalah bismillah, bukan amin. Kemudian dia pun makan. Bismillah tu kata tiap orang, tak lupa pun. Baca bismillah. Sebab itu Nabi ajar pada budak. Kalau kata Nabi dah baca bismillah, budak tu tak payah baca bismillah, Nabi akan kata, okey tak apa, aku dah baca bismillah, tak payah suruh lagi. Kan gitu. Boleh ya? Maknanya banyak benda lah kita kena faham. Azkar, doa-doa kita baca lepas tu, kita baca doa. Kita baca selawat apa semua. Cantik tu, memang dia ajar. Kita berdoa, lepas solat kita berdoa. Macam tu, antara waktu mustajab doa adalah lepas solat. Rugi orang solat, rugi orang solat, rugi orang tak solat tak dapat berdoa. Dan rugi juga orang solat yang tak berdoa. Solat kemudian tak doa, terus saja. Rugi juga, ya. Waktu itu mustajab doanya. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Nak cepat balik, malam raya pun nak balik. Kata dah masak, siap, tupat. Okey ya. Tak ada. Kalau tak ada, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.